Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam ABC 2.0, ambil peduli bina hubungan cipta kejayaan. Salam anak yang baik lagi cerdik. Salam 4I, ikhlas, ihsan, itqan dan istiqamah. Salam SKTTJ, semarak kesatuan terbilang terbaik. Jom bersama SKTTJ, segalanya bermula di sini. Up SKTTJ, up Seremban, up negeri. Yang berusaha, barisan guru penolong kanan, barisan guru, ketua-ketua panitia, para ibu bapa penjaga dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya ingin menyampaikan berkaitan dengan satu perkara yang ingin pihak sekolah sampaikan kepada para ibu bapa penjaga, khususnya anak-anak daripada tahun 1 hingga tahun 6. Seperti mana yang kita sedia maklum, berkaitan dengan sekolah akan beroperasi secara sepenuhnya melalui siaran media ataupun siaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razidin pada minggu lepas, berkaitan dengan tidak ada lagi penggiliran dan sekolah akan beroperasi sepenuhnya, yang mana sebelum ini melibatkan anak-anak tahun 3 dan 5 anak-anak tahun 3 dan 5. Namun demikian, melalui siaran media oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kanan Pendidikan yang memaklumkan sesi sepenuhnya sekolah akan beroperasi bagi sekolah kumpulan B Negeri Sembilan pada 18 April 2022. Jadi sehubungan dengan itu, saya ingin maklumkan kepada semua ibu bapa penjaga sebagai makluman, mulai 18 April tidak ada lagi penggiliran yang melibatkan sebelum ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, murid di kalangan tahun 4 dan 5. Jadi oleh kerana itulah maka tahun 3, 4 dan 5 akan mula akan melaksanakan sesi PDPR seperti mana biasa sebelum ini secara bersemuka mulai 18 April 2022. Jadi sehubungan dengan itu, anak-anak bagi tahun 3, 4 dan 5 akan beroperasi sepenuhnya pada 18 April nanti, dan ikutlah seperti mana jadual waktu yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi sesi PDPR, pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ataupun di rumah. Oleh kerana itu, ada perkara penting yang cikgu nak sampaikan di sini untuk makluman kepada semua ibu bapa penjaga juga, sebagai langkah peringatan bersama. Seperti mana sebelum ini, SOP masih lagi dikekalkan seperti mana biasa. Tuan-tuan dan perempuan, anak tuan-tuan dan perempuan diharapkan patuh kepada SOP seperti mana sebelum ini. Tidak ada lagi penggiliran kumpulan A dan kumpulan B. Jadi operasi sepenuhnya. Apa yang saya nak tekankan di sini berkaitan dengan apabila sekolah telah beroperasi sepenuhnya, maka jadual waktu perlulah tuan-tuan dan perempuan akur, patuh kepada jadual waktu. Dan apabila bercakap dengan jadual waktu ini, saya juga nak kaitkan dalam sesi rakaman sidang video saya ini untuk makluman tuan-tuan dan perempuan ibu penjaga sekalian. Saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan patuh kepada jadual waktu yang telah ditetapkan. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, seperti mana dalam bagi isu yang melibatkan isu beg berat yang melibatkan seluruh Malaysia, sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Jadi saya ingin tekankan di sini berkaitan dengan isu beg berat ini juga. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan patuhlah kepada jadual waktu yang telah ditetapkan, seperti mana yang telah diedarkan seperti mana sebelum ini. Saya nak ingatkan tuan-tuan dan perempuan, bagi sama-sama kita mengatasi isu berkaitan beg berat ini, patuh kepada jadual waktu. Namun demikian, ada beberapa penting tambahan yang saya ingin sampaikan berdasarkan kepada maklum balas daripada ibu penjaga yang sangat prihatin
dengan masalah isu beg berat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu penjaga yang sangat prihatin berkaitan dengan isu beg berat ini. Cuma saya mengharapkan kerjasama daripada semua, terutama ibu penjaga, bagi sama-sama kita meringankan beban anak-anak kita bersama, dan juga pihak sekolah telah menyediakan beberapa langkah-langkah bagi mengatasi isu beg berat ini. Saya mendapat maklum balas yang sangat positif dari ibu penjaga berarti IBG berkaitan dengan isu beg berat ini, dan saya juga telah menjawab. Cuma saya nak respon secara lebih detail, mengambil peluang sesi sidang video yang saya adakan ini. Ibu bapa penjaga dibenarkan untuk menyumbang rak ataupun box dan boleh berhubung terus dengan guru kelas. Ini antara respon saya kepada ibu penjaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung dengan guru kelas masing-masing untuk membantu pihak sekolah bagi meringankan beban anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di dalam kelas. Jadi berhubung dengan guru kelas, sekiranya ada tuan-tuan yang puan-puan berhasrat untuk menyumbang rak dan juga box ataupun apa-apa kaedah bagi sama-sama mengatasi masalah ini di dalam grup kelas masing-masing, berhubunglah, berpakatlah secara baik dengan ibu bapa penjaga yang lain bagi sama-sama. Saya serahkan kepada guru kelas masing-masing, dan tuan-tuan dan puan-puan berhubunglah dengan guru kelas bagi sama-sama memberikan sumbangan ataupun kaedah-kaedah bagi menyumbang rak ataupun box yang boleh membantu pihak sekolah menyediakan ruang anak-anak tuan-tuan dan puan-puan menyimpan buku di dalam bilik belajar. Walaupun saya pernah sebut sebelum ini, ruang meja yang ada itu sangat terhad untuk disimpan. Namun demikian, kalau ada sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang rak ataupun almari dan sebagainya, boleh berhubung terus dengan pihak guru kelas dalam kelas masing-masing. Yang keduanya berkaitan dengan penyesuaian jadual waktu. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, telah diambil kira dan kita pihak sekolah telah melaksanakannya berkaitan dengan sistem jadual waktu itu. Dan saya pun telah ingatkan kepada guru-guru kita supaya tidak buku-buku latihan yang diadakan tu dikurangkan jumlah bilangan buku latihan, buku tulis, dan lebih banyakkan penandaan di dalam bilik darjah ataupun di dalam sekolah dan tidak dibawa pulang ke rumah. Sebab kaedah pengajaran dan pembelajaran sekarang ini tidak berpusatkan kepada latihan semata-mata, lebih kepada pendekatan PBD, pentaksiran bilik darjah, yang mana melibatkan kemenjadian semua murid, penglibatan mereka di dalam kelas, apa aktiviti-aktiviti dilaksanakan dalam kelas, itu jadi pentaksiran dan dinilai kemampuan atau kemahiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di dalam bilik darjah. Yang ketiga, pihak sekolah juga sedang membuat anjuran bilangan meja atau laci yang telah rosak, untuk kita berusaha membaikinya dan kita mendapatkan meja yang baru. Ini antara langkah-langkah yang diambil pihak sekolah. Kemudian yang keempat, saya juga mohon ibu bapa penjaga ambil cakna dengan jadual waktu, sentiasa memeriksa beg anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, dan pastikan ikut jadual waktu yang telah ditetapkan bagi mengurangkan masalah ini. Terutama anak-anak tahap 1 lah, anak tahap 1, anak tuan-tuan tahap 1, tahap prasekolah, tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang masih kecil lagi, yang perlukan bimbingan untuk memeriksa beg mereka supaya mereka tidak terbeban dengan beg yang terlalu berat. Kadang-kadang anak tuan-tuan dan perempuan ini bawa semua buku, sedangkan ada jadual waktu yang disediakan, ikutlah jadual waktu itu. Dan ada setengah buku-buku yang kita tinggalkan dalam bilik darjah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, melalui meja di dalam bilik darjah atau dalam kelas masing-masing. Jadi saya mohonlah ibu bapa penjaga ambil tahu dan sentiasa periksa buku anak tuan-tuan dan puan-puan yang bawa ke sekolah, ikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima juga, pihak sekolah melalui guru kelas mata pelajaran sentiasa memantau keselamatan buku yang telah ditinggalkan di bilik darjah bagi mengelakkan isu kehilangan buku dalam bilik darjah. Dan antara inisiatif yang kita cadangkan, uji kelas dan juga tagging nama anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dalam buku yang telah ditinggalkan, supaya jelas bila ditinggalkan itu tidak berlaku kehilangan dan sebagainya. Dan seperti yang disebutkan tadi, sumbangan loker almari berkunci daripada ibu penjaga sangatlah dialu-alukan. Okey, dalam masa yang sama juga pihak sekolah sentiasa berusaha dari semasa ke semasa, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mempunyai idea baru melalui penglibatan tuan-tuan dan puan-puan di sekolah-sekolah lain yang boleh kita guna pakai bersama, idea itu kita gembelengkan bersama dan kita berikan cadangan melalui PIBG untuk kita bawa ke sekolah kita, untuk kita cuba sama-sama
mengatasi isu berkaitan baik berat ini. Ini untuk anak tuan-tuan dan puan-puan juga. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menambah sedikit berkaitan dengan ada aduan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sangat prihatin dengan anak-anak terutama tahun 2 yang mana aras 1 tahun 2 yang melibatkan 6 kelas itu elektriknya terputus bekalan elektrik disebabkan masalah teknikal di dalam bangunan tersebut. Di dalam aras tahun 2 tersebut, aras 1 tahun 2 tersebut, jadi ada masalah berkaitan dengan box elektrik di aras 1 itu dan menyebabkan berlakunya terputusnya bekalan elektrik dan tidak dapat berfungsi. Kipas lampu dan seumpamanya tidak dapat berfungsi disebabkan ada masalah box di aras 1 itu yang melibatkan air daripada bilik air tandas di bangunan tersebut telah mengalir masuk meresap ke dinding dan sampai kepada box elektrik di dalam bilik elektrik tersebut. Jadi oleh kerana itulah kita dah berusaha. Pihak sekolah telah memanggil PPD, telah memanggil JKR bahagian elektrik untuk melihat, memeriksa sejak pada minggu lepas lagi. Namun demikian, apabila diperiksa oleh Jabatan Kerja Raya bahagian elektrik, jurutera yang terlibat telah datang dan kita telah melihat apa masalah isunya. Isunya ialah berlakunya pengaliran air masuk ke dalam box elektrik itu. Jadi oleh kerana itulah terputusnya bekalan elektrik, bukan disebabkan bekalan elektrik itu tidak dapat dijalankan. Ada masalah teknikal berkaitan dengan box itu yang mana air daripada tandas telah meresap masuk ke dalam box. Jadi memakan sedikit masa, mungkin masa yang saya tak tahulah bila akan diselesaikan, dan kita pihak sekolah telah buat surat sampaikan kepada PPD, salinan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, kemudian JKR Negeri Sembilan, dan JKR Negeri Sembilan pun telah datang melihat keadaan masalah yang sama. Pegawai PPD yang terlibat berkaitan dengan pembangunan telah datang untuk melihat. Jadi dalam masa yang sama dia melihat isu ini dan telah diambil tindakan di peringkat PPD dan proses ini masih sedang berjalan. Namun pihak sekolah telah mengambil pendekatan secara awal, tindakan segera, yang mana kita telah pindahkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di tahun 2 itu di bilik-bilik khas yang telah disediakan. Contoh di PSS, di bilik audio, di bilik mesyuarat, di makmal sains, bagi memudahkan keselesaan kepada tuan-tuan dan puan-puan mendapat bekalan elektrik secukupnya seperti kipas dan sebagainya. Kita faham masalah yang dihadapi. Mereka aduan tuan-tuan dan puan-puan, ibu penjaga yang prihatin dengan anak tuan-tuan bertahun 2 yang mana panas dan telah waktu melebihi waktu sampai ke peringkat waktu tengah hari, kemudian sambung kelas agama petang, kelas kafar dan sebagainya. Jadi suasana keselesaan dalam bilik belajar itu telah kita ambil kira, dan oleh kerana itulah kita telah mengambil pendekatan untuk pindahkan buat sementara waktu anak tuan-tuan dan puan-puan tahun 2 di bilik-bilik khas yang telah ditetapkan. Ini antara langkah segera yang telah diambil pihak sekolah. Namun demikian dalam masa sama pihak sekolah masih lagi berusaha bersama PPD, Jabatan Kerja Raya dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk mengatasi masalah ini yang saya kira mungkin mengambil sedikit masa untuk diselesaikan. Sebab dia melibatkan masalah teknikal dalam bangunan. Kunci elektrik itu telah masuk diserap air, telah masuk ke dalam box elektrik di aras 1 tahun 2 tersebut. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersabar dengan masalah ini, kerana pihak sekolah sentiasa mengambil tindakan-tindakan seberapa cepat yang boleh bagi mengatasi isu ini. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan jelas dan faham dengan sekolah yang akan beroperasi sepenuhnya pada 18 April ini, dan begitu juga dengan isu-isu yang melibatkan isu beg berat dan juga aras 1 tahun 2 yang melibatkan terputusnya bekalan elektrik dalam tempoh seminggu 2 ini kerana ada masalah teknikal berkaitan dengan bangunan di arah tersebut seperti mana yang saya jelaskan tadi. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan bersama-samalah bantulah pihak sekolah. Kita menerima aduan tuan-tuan dan puan-puan, tapi dalam masa yang sama kita sangat-sangat mengagukan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya bersama-sama menyumbang tenaga, idea bagi bersama-sama dengan pihak pengurusan sekolah bagi demi kebajikan, demi kebaikan dan juga keselesaan anak tuan-tuan dan puan-puan menimba ilmu di sekolah ini. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan segala perancangan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar menimba ilmu di sekolah ini dalam keadaan selesa, dalam keadaan selamat
sejahtera dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping bantuan dan pertolongan tuan-tuan dan puan-puan usaha bersama, berikhtiar berusaha bersama sekolah untuk sama-sama kita membina anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan juga sekolah ini pada masa-masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.